Okey, kalau salah nanti saya akan, tapi sebelum okey, dah record saya guna Alia punya. Okey. So dengar betul-betul, fahamkan betul-betul. Ada soalan sila tanya. Pastikan kalkulator ada bersama awak. Pastikan kalkulator ada bersama awak. Okey. So sekarang tengok pada table. So table, dalam table ada uncertainty. Kejap, tiba-tiba kecil. Okey. Table ada uncertainty. So, nampak kan yang saya share kan? Nampak kan? So ada uncertainty sini, betul. Rumus ada unit, so betul kat sini. V square juga ada unit, so betul kat situ. So calculated value. Calculated value, nilai kiraan yang kita kira dibenarkan hanya A ini, kalau pelajar buat 2 desimal, bermakna the whole thing, ni kolom mesti 2 desimal. Kolom D, kalau pelajar nak buat 2 pun boleh, nak buat 3 pun boleh, as long as setiap kolom desimal standard, di mana hanya dibenarkan 2 atau 3. Setakat ini ada soalan? Ada tak? Clear code? Dengar tak suara saya ni? Tiba-tiba rasa macam cakap seorang. Dengar, Madam. Dengar. Tiba-tiba saya rasa macam cakap Dengar, seorang. Madam. Sekejap dah. Okey, so selepas dah siap yang ni, tengok bahagian calculation. Okey, tiba-tiba kecil dah pula. Saya buat portrait nampak. Sikit lepas. Sekejap. Bila buat portrait, kecil dah pula. Nampak kot nah? Nampak kot nah? Okey. So, bila tengok calculation di sini, tengok bahagian calculation. Okey. Calculation ini, nilai ni, H ni kalau tengok dalam table, H ini 1 desimal. Nilai H 1 desimal bermakna kat sini mesti 1 desimal. Dan rakan kita sudah salah. So saya akan tolak markah 1 di sini sebab desimal tidak follow. So bila desimal tak follow, maka saya akan tolak 1 markah di situ. Then table diberikan dalam cm, bermakna calculation kita peringkat awal kita akan biarkan terlebih dahulu dalam cm dan tukar ke dalam meter kemudian. Ingat, nilai centroid follow table. So kalau table bukan dalam SI unit, tukar ke dalam SI unit untuk final answer. Bermakna macam inilah. Dia buat dulu dalam cm, selepas dah siap dalam cm, baru tukar ke dalam meter. Setakat ni clear? Decimal untuk kira centroid? Clear? Wajib ada unit nah. Okay. Then paksi Y dalam table 2 desimal. So kat sini juga 2 desimal. Final answer juga 2 desimal. Then berlaku lagi kesalahan di sini. Saya akan tolak lagi 1 markah. Apa kesalahan dia? Cuba buat trace. Apa kesalahan rakan kita? Cuba tengok kat situ. Apa kesalahan rakan kita? Ada unit. Ada unit. So kat sini mesti ada M. Di sini akan jadi M square S negative 2. So saya tolak lagi 1 kat situ. So conclusion dia, decimal places untuk kiraan centroid adalah follow decimal places nilai dalam table. So clear nah kat sini. So settle kat sini. So kita tengok graf sekarang. Alamak. Okay. Graf wajib ada tajuk. So tajuk ada. Graf wajib ada tajuk.
Ada label pada paksi Y dan juga paksi X. Guna skala yang sesuai. Graf lalu sentroid. Segitiga cukup besar. Tapi rakan kita ada buat satu kesalahan di sini. Bukan kesalahan sebenarnya. Sesuatu yang tak cukup. Pelajar mesti tulis koordinat yang nak cari sentroid. So awak kena tulis koordinat untuk cari sentroid. Untuk bahagian pertama, dahsyatnya lah bila saya tarik. Dan juga untuk yang bahagian yang kedua. So tulis koordinat kat situ. Bermakna untuk graf, ada label paksi X, ada label paksi Y, tulis tajuk, guna skala yang sesuai, segitiga mesti besar, baseline wajib lalu centroid dan balance. So apakah yang dimaksudkan balance? Awak tak perlu kira pun bilangan titik tu atas, bilangan titik tu bawah. Sebagai tip paling senang sahaja. Sebagai tips paling senang. Tak perlu bilang. Awak hanya pastikan baseline awak dengan titik yang tak disentuh itu, dia punya gap mesti kecil. Gap tu mana jarak dia? Jarak dia. Di antara titik yang tak disentuh dengan baseline, jarak dia clear? Clear tak? Sorry.
Okey. Tolong Nisat, dengar balik tak suara saya? Dengar tak? Dengar, Madam. Baru Dengar, Madam. So, tadi Wi-Fi saya offline. Sorry nah. Okey. Sekejap. So, balik kepada sampel report tadi. So, settle bahagian graf. So, sekarang tengok skala. Yang ni ramai salah. Yang ni ramai salah. So, sekarang skala pada paksi Y dia guna 1. Di mana ada kotak di sini. Kotak di sini ni umpama kita boleh bahagikan kepada 20 smallest division. Skala di bawah dia guna 0.05. So sekarang kita nak calculate decimal places untuk kita nak kira gradient. Yang ni ramai yang salah. So fokus betul-betul. Kenapa bahagi 20? Sebab titik tengah tangni ni kita boleh count tau. So dia umpama dibahagikan kepada 20 bahagian yang kecil. Di mana this one saya dah share video. So sekarang kalau saya kira pada paksi Y dia guna skala 1. So 1 bahagi dengan 10. Kalau tekan calculator 1 bahagi 10. Nilai dia adalah 1 bahagi 10 pula. Mampus saya. 1 bahagi 20. So akan dapat 0.05. So bermakna paksi Y mampu baca sampai 2 desimal. Paksi F pula 0.05 bahagikan dengan 20 bermakna kalau tekan kalkulator 0.05 bahagi 20 nilai dia adalah 0.0025. So yang ni awak boleh tekan kalkulator bermakna dia mampu baca sampai 4 desimal. So paksi Y 2 desimal, paksi X 4 desimal. Jom kita tengok Alia follow tak desimal yang dia count tadi. So bila siap sini, tengok calculation gradient. Okay. So calculation gradient, tengok yang Alia kira. Saya zoom kat sini. Paksi Y 2 desimal, so betul kat sini. Paksi Y 2 desimal. Paksi X sampai 4 desimal. Yang ni 4 desimal, sini pun 4 desimal. Atas 2 dengan 2. So setakat ini untuk decimal places, masa cari gradient, ada apa-apa nak tanya kat saya? Yang ni yang ramai salah. Sebab kalau sini salah, setiap bahagian salah saya akan tolak 1. Tapi sekarang Alia tak salah lah, so saya tak akan tolak lah. So decimal ni ada apa-apa nak tanya kat saya? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, bermakna eksperimen 5 ini siapa buat salah, siap dengan saya. Ingat nak? So mungkin siap-siap. Madam nak tanya. Ya, siap-siap. Tiba-tiba gemar. Soalan apa nak tanya saya? Apa dia? Madam, kalau X dengan Y sama decimal place sama boleh tak? Bergantung kepada skala. Di mana kes ini kita tak boleh hafal langsung. Kita tak boleh hafal sebab dia adalah bergantung kepada skala yang kita guna. Sebagai contoh, okay, kalau pelajar itu, ni contoh dia nak, tengok graf ke atas. Kalau pelajar yang pertama, yang dia guna skala ini 1, yang bawah pun 1. Bermakna kedua-dua dan paksi Y, skala dia adalah gandaan 1. Gandaan 1 bermakna kedua-dua paksi Y dan juga paksi X, nilai bahagian atas dan bawah adalah dalam 2 desimal. Kerana skala paksi Y dan paksi X menggunakan skala yang sama. Tetapi, tengok contoh yang lain pula. Alia minta maaf lah, saya conteng awak punya ni. Okay. Kalau
Pelajar lagi satu, dia guna ini kelas 0.1, 0.2. Sini 0.2, 0.4. Okay. So, sekarang kita tengok dulu Pak CY. Pak CY guna gandaan 0.2, so 0.2 bahagi 20. Sana saya tekan kalkulator. So, nilai dia adalah 0.01, bermakna Pak CY mampu baca sampai 2 desimal. Pak CX pula, kalau saya salah tekan kalkulator beritahu kat saya, Pak CX pula 0.1 bahagi 20. Kalau saya salah tekan kalkulator, sila inform saya. So nilai daripada kalkulator 0.005, bermakna Pak CX mampu baca sampai 3 desimal. Maka masa cari gradient adalah delta Y over delta X. Ini adalah nilai contoh sahaja. So dia akan tulis lah sebab mampu baca. Pak CY mampu sampai 2 desimal. So 0.412. Terlebih 2 desimal. 0.64 katakan. Lebih kurang lah. Then tolak dengan 0.16 katakan. So atas 2 desimal. Kenapa atas 2 desimal? Sebab Pak CY mampu sampai 2 desimal. Pak CX pula mampu sampai 3. So Pak CX akan tulis kat sini 0.8. Even kat belakang nilai kosong pun hampa kena tulis 0, 0 sampai cukup 3 desimal. Okay. Then tolaklah kosong dengan 2, 4. Walaupun kat belakang kosong pun kena tulis. Bermakna kat sini Pak CX mesti 3. Pak CY mesti 2. Iaitu dengan mengambil nilai skala awak, skala 2 cm awak tu, bahagikan dengan 20. Awak tengok kalkulator awak tunjuk sampai berapa desimal. Kat situlah awak akan tulis masa cari gradient. Di mana selepas dapat gradient, pastikan tulis unit. Di mana unit ni bergantunglah kalau Pak sini adalah M, Pak sini adalah S square, maka unit dia akan jadi M S negatif 2. So unit untuk gradient bergantung kepada nilai Pak CY dan juga nilai Pak CX. So setakat ini ada apa-apa nak tanya saya untuk ada Pak? Clear dah kot noh? Clear dah kot? Kan tak clear lagi? Madam. Ya. Jadi jawapan akhir dia tu boleh pakai 2 desimal ke atau kena ikut? Jawapan akhir tak apa. Jawapan akhir buat 2 je. Jawapan akhir tak ada isu besar. Jawapan akhir buat 2 boleh, 3 pun boleh. Okay, thank you madam. Jawapan akhir 2 atau 3 tak apa. Contohlah kalau final answer tu dapat cukup-cukup satu. Final answer biasanya kita jadikan 2. Final answer biasanya dia nilai genap tak apa. Tak nak letak 2 pun tak apa. Tapi kebiasaannya kita buat 2 desimal untuk final answer. Setakat ni yang ni settle. Settle kot nah? Tak modal tau. Jangan buat salah dah tau. Jangan buat salah dah nah. Okay, clear yang ni? Clear. Clear kan? Then, seperti yang saya dah inform sebelum ini, yang soalan dia tulis ABCD tu guideline sahaja. Awak tak perlu nak tulis ABCD tu. Awak tak perlu nak tulis ABCD tu. Jangan tulis macam ni. Ini guideline untuk kita nak tahu flow yang kita buat lab report. So guideline itu hanya nak tunjukkan flow sahaja. Jadi bila kita buat ikut flow dia. Jadi kita hanya perlu tulis tajuk kiraan. Kita tak perlu tulis A, B, C, D apa semua-semua macam guideline tu. Okay, clear tak kat ni? Ada soalan? So ini adalah sampel yang pertama. Saya akan ambil lagi satu sampel. Settle Alia punya sampel. Tadi kita dah guna sampel kelas DHT 05. Sekarang kita ambil satu sampel daripada DHT, DFT pula. DFT 05. Kita tengok pula siapa. Kita ambil pelajar lelaki pula lah kali ni.
Tengok nama siapa yang saya berkenan. Duduk tengah cari nama yang berkenan ni. Kita ambil belajar Chinese lah tengok. Kita ambil box punya. Okay. Ini sampel kedua nah. Okay. Box untuk biarkan dalam CM dan benda ni bukan menjadi kesalahan. Tapi box buat satu kesalahan kat sini. Nilai kiraan tidak ada uncertainty. Nilai kiraan tidak ada uncertainty. So kat sini sudah buat salah. So this one tak wujud, this one tak wujud. Bermakna hanya tulis MS -1 kat sini, M squared S -2 kat sini. So kat sini saya dah akan -1. Disebabkan dia buat dalam sentimeter, tak ada masalah. Ini dibenarkan, saya terima sebab decimal places masih betul. So nak buat sentimeter pun tak ada masalah. Sebab SI unit tu digalakkan tapi tak wajib. So faham lah maksud saya? Digalakkan tapi tak wajib. Okay. Kesalahan kedua. Cuba tengok apa kesalahan yang kedua yang saya akan tolak markah kat sini. Cuba perhatikan. Apa kesalahan yang saya akan tolak markah kat sini? Cuba someone bagi tahu. Kenapa saya akan tolak markah? Saya akan tolak satu markah kat sini. Gantikan nilai. Ya. Tak ganti. Kat sini kena buat gantian nilai. So tiada gantian nilai, saya tolak lagi satu markah dan juga satu markah, bermakna sekarang box sudah hilang 4 markah. Okay. So final answer tak apa, final answer betul. Di mana decimal ini adalah follow decimal dalam table, di mana betul kat situ. Final answer centroid ada unit, so betul kat situ. Dan seperti biasa, nanti tak perlu yang ni. Bermakna yang tak perlu tulis C ni, hanya tulis gradient of the graph sahaja. Bermakna C tu tak payah tulis, hanya tulis gradient of the graph. B pun tak payah tulis, yang ni pun tak payah tulis. Tak perlu labeling A, B, C, D tu, hanya tulis tajuk dia sahaja. So saya letak kat sini, so kita tengok graf dia. Graf dia mana? Okay. Graf. Ada tajuk. Pak CY ada unit. Pak CX pun label okay. Lalu centroid. Dia tak tulis koordinat tapi dia tulis kat tangis. So betul. Guna skala yang sesuai. Sekarang dia guna skala 1 dengan 0.1. So kalau guna skala 1. Kalau guna skala 1, 2 gandaan 1. Bermakna Pak CX mampu baca sampai 2 desimal. Hampa sambil-sambil tu tukar kalkulator sama lah. Pak CY, Pak CY mampu baca sampai 2 desimal. Pak CX mampu baca sampai 3 desimal. Ini adalah hasil daripada saya buat kiraan. So mari kita tengok, box follow tak masa cari gradient. 2 dengan 3 dia follow tak kat sini? Cuba tengok. Box follow tak desimal? Pak CY tadi apa? Pak CY 2 desimal kan? Pak CX 3 desimal kan? Dia follow tak? Tak Tak follow kan? Tak. So tak follow, saya tolak satu markah. Sepatutnya kena tulis sebagai 9.70 tolak 1.70 walaupun kosong di belakang dia mesti ngam-ngam tu desimal. Sini 3. So walaupun kosong pun tulis bagi cukup 3 desimal. So jawapan akhir biarkan dalam 2 desimal. Ataupun 2 atau 3. Kalau 2 buat akan jadi sini lah. Tapi taklah, yang ni tak berapa nak strict sangat kat sini. So biarkan 1 pun saya tak ada isu kat situ. Kat situ saya tak apa strict. Saya strict kat sini. So hilang markah kat situ. Bok, saya tak. Saya panggil tuan-tuan punya paper ni. Can respond. Owner for this paper. Bok, DFT 05. Are you here? Yes, teacher. So understand now why I do minus mark for your paper now? Clear? Faham kot? Ya, Clear faham. tak? Okay. So ini adalah part-part yang saya akan tolak markah kat sini. So bila buat comparison seperti biasa, yang label ini kita tak perlu tulis, kita hanya tulis tajuk dia saja. Jangan tulis show, tak perlu show.
awak kena ayat ubah kepada ayat penyata. Bukan nak calculate. So kena ubahlah kepada yang sesuai supaya dia ikut flow. So labeling ABCD tu tak perlu. Ayat tu awak kena ubah kepada ayat penyata apa yang awak sedang cari. So clear kat sini? Clear kat nak? So kalau tak ada apa-apa, ada soalan apa-apa nak tanya, discussion saya takkan terang hari ni. Sebab kalau saya terang hari ni juga pening lagi. Ada apa-apa nak tanya? Decimal tu clear dah kot nah? Kalau tak clear nanti tengok balik video yang saya record tu nah. Sebab saya record, nanti saya share balik. So kalau tak clear, awak tengok semula video yang saya share tu. Actually saya dah share banyak kali dah. Tapi saya pun tak pasti kenapa ramai yang pening. Mungkin tak nampak muka kot lah. Okay, so sekarang kita masuk chapter 7. Chapter 7 tak masuk final exam awak. Chapter 7 tak masuk dalam final exam. Chapter 7 adalah chapter tugasan. Bermakna hari Rabu ini selepas saya dah siap mengajar awak chapter 7, bukan chapter 7. Pening dah madam pun. Chapter 8, sebaik sahaja madam siap chapter 8, kita akan dapat tugasan. Di mana tugasan ini pelajar kena siapkan dalam masa seminggu, submit kat saya. Carry mark adalah 10 markah yang akan dibawa ke final exam. Bermakna markah itu akan join sekali dengan final exam untuk jadikan awak punya grade semasa SPM nanti. So tugasan ini buat betul-betul. Jadi take note for chapter 8. Chapter 8 won't come out in PSPM, but still in UPS. Okay, masih ditanya dalam UPS tapi tak ada dalam PSPM. Okay, so hari ni saya hanya akan cover, saya salah buat tajuk, saya ubah sekejap, 8.1. So petang ini saya hanya cover satu sahaja chapter, iaitu rotational kinematic. So rotational kinematic for this definition part will come out in UPS. It means that you must be able to define all these terms. Bermakna nanti pandai-pandai lah awak tick dalam UPS tu nah. Then kita akan tahu relation antara linear dengan angular. Dan selepas dah tahu relation, kita akan buat solving problems lah, solve related problem. So saya akan cover 8.1 sahaja. Esok dan Rabu ni saya akan masuk lagi satu topik yang lain untuk habiskan by this week juga. Okay, so start dengan yang pertama. Rotational rigid body. Bila saya sebut rigid body, benda paling senang yang pelajar boleh lihat adalah tayar motor, tayar kereta, tayar basikal. Okay? Sebab benda tu berlaku putaran dan dia rigid. Bila rigid ni, maksud dia adalah sesuatu yang pejal, yang tak berubah bentuk. Something rigid, yang shape dia takkan berubah. Shape doesn't change. So when shape doesn't change, dia berlaku rotation. Jadi benda paling simple yang kita boleh tengok adalah roda. Sebab roda berlaku rotation. So setakat ni dapat idea? Benda tu ada dalam video yang saya dah send link. So awak boleh tengok video nanti. So bila roda kita berlaku rotation, katakan awak ambil ribbon satu, awak ambil ribbon pergi ikat dekat tayar satu. Bila awak putar sahaja, kedudukan ribbon itu akan berubah. Bermakna katakan awal-awal ribbon tu duduk bahagian sini, bahagian A. Dia putar kot ni. Bahagian A. So bila awak putar, A tu akan berubah kepada satu location yang baru di mana dia sudah berputar dengan satu angular displacement. So bila kita buat putaran, lokasi point A akan berubah daripada satu location kepada location yang baru. So dia sudah berlaku perubahan angle kat situ daripada point initial kepada point final. Bermakna point A tu yang kita ikat ribbon tu,
dia dah berlaku perubahan location. So dia sudah ada angular displacement theta, di mana theta ini SI unit dia adalah dalam radian. So keep in mind for this chapter, theta must be in terms of radian. So if let's say given in terms of degree or revolution, awak kena tukar dulu ke dalam radian sebelum boleh selesaikan mana-mana soalan. So what is angular displacement? Dia adalah angle through which point or line has been rotated. Okay, nah? Angle point has been rotated. Okay, and then this rotation can be either clockwise or anti-clockwise. So ada dua sahaja. Sebab putaran takkan ada lebih-lebih dah. Dia hanya akan ada clockwise ataupun anti-clockwise sahaja. Di mana bila dia ada rotation dalam theta, dia juga sudah ada pergerakan jarak S kat situ. Okay. Ada S kat situ. So apakah relation di antara S dengan theta? So S equivalent to R theta. Okay, S equivalent to R theta. Yang ni hanya perlu apply sahaja. Tak perlu tahu macam mana boleh berlaku derivation di antara S dengan theta. Awak hanya perlu tahu bahawa S equivalent to R theta. Okay. So siap untuk bahagian ni. Dan sebelum ini kita belajar V average equivalent to S2 minus S1 divide by T2 minus T1. Di mana sebelum ini kita belajar velocity untuk objek bergerak secara straight line. Dalam rotation, dia juga ada velocity, tapi velocity dalam bentuk rotation. Velocity dalam bentuk rotation bermakna dia juga ada this one. Di mana this one kita panggil sebagai angular velocity. So ada perbezaan nak? Sebelum ini kita belajar V, di mana V adalah secara straight line. Velocity V, object moving in straight line. Then dalam chapter ini, objek berlaku rotation, berlaku putaran. So dia juga ada velocity, tapi velocity dalam chapter ini kita tak panggil sebagai V. Kita panggil sebagai angular velocity, di mana rumus dia adalah omega. So modify sahaja. So dalam bab ini, velocity adalah dalam omega. Dan displacement dalam bab rotation adalah theta. So rumus dia hanya berlaku modify sahaja. Jadi omega average, angular velocity average akan jadi delta theta divide by delta t, di mana dia ni wajib dalam radian, this one dalam second. Jadi SI unit untuk angular velocity adalah dalam radian per second. Okay. Dan sebelum ini kalau instantaneous V, dia adalah ds over dt yang kita belajar masa chapter 2. Bermakna dalam bab ini, simbol berubah sahaja adalah omega dalam bab ini. S adalah simbol theta yang ni kekal sebagai T. So apakah instantaneous angular velocity omega? Dia adalah angular velocity at instantaneous time pada masa-masa yang tertentu. So ini adalah untuk angular velocity. Nanti saya akan conclude balik nah. So ini tengok dulu. Okay. So sekarang tadi saya dah beritahu bahawa omega mesti dalam radian second. Tapi apa yang akan berlaku jika soalan bagi dalam unit yang berbeza? So sekarang saya guide dulu yang ni. Yang ni tolong highlight betul-betul. One revolution bermakna satu putaran lengkap. Equivalent to 360 degree. Equivalent to 2 pi radian. So for this part, saya rasa semua orang faham kan? Untuk one revolutions. So this one adalah relation antara revolution, degree dan juga dalam radian. So kalau kita tahu bahawa omega adalah d theta
over dt untuk instantaneous. Kalau average adalah delta theta divide by delta t, unit SI dia adalah dalam radian per second. SI unit adalah dalam radian per second. Tapi kalau soalan itu dia bagi dalam RPM. So apakah yang dimaksudkan dengan RPM? Apakah yang dimaksudkan RPM? R stand for revolution. R stand for revolution. P adalah per. M adalah minute. So this one bila kita simplify dia akan jadi 200 revolution per minute. So apakah SI unit bagi omega? Omega SI unit dia adalah dalam radian per second. Bermakna sebelum kita nak gantikan nilai dalam kiraan kita, kita kena tukar benda ni dulu ke dalam radian per second. So tengok, satu revolution bersamaan dengan 2 pi radian. Bermakna kita kena tukar dulu this thing ke dalam radian. So sekarang berjaya dah tukar revolution ke dalam radian. Minit, kita tahu 1 minit ada 60 saat. Bermakna sini atas dah dalam radian, bawah dalam second. Jadi lepas tu sila tekan kalkulator, awak akan dapatlah dalam radian per second. Awak memang kena tukar dulu nilai angular velocity ke dalam SI unit sebelum boleh buat sebarang kiraan dalam soalan silibus kita. Selain daripada RPM, kadang-kadang soalan juga akan diberikan nilai angular velocity. Yang kedua, ini contoh yang pertama. Mungkin juga dia bagi dalam RPS. So RPS tu apa? RPS itu adalah sebenarnya revolution per second. Revolution per second. So Jibril ada kat sini tak? Tolong menyahut sat kat saya. Jibril ada kat sini tak? Menyahut sat kat saya. Saya memang sengaja nak attack pelajar waktu ni. Saya dah hafal berapa pada mau. Jibril ada kat sini tak? Jibril, oh Jibril, ada kat sini tak? Jibril dah pergi makan. Jibril pergi makan dah kot noh. Dia on je, lepas tu dia hilang. Hakimuddin ada kat sini tak Hakimuddin? Ada madam. Hakimuddin ada. Nasib baik Hakimuddin ada. Okay. Hakimuddin kalau tengok kat situ, Hakimuddin perlu tukar apa sekarang? Jibril nanti bagi tahu. Jibril tolong menyahut kat saya, hilang pergi mana? Okay. Hakimuddin dekat situ. Saya kena tukar apa kat situ kepada SI unit Hakimuddin? Minit. Itu tak yang ni, yang kedua ni. Dia bagi dalam 100 revolution per second. Second dah dalam SI unit. Saya hanya perlu tukar apa tu ke dalam SI unit? Yang ni saya kena darab dengan apa ni? 100 tu saya kena darab dengan apa tu? Unit SI adalah radian. Tapi sekarang dia bagi dalam revolution. Macam mana saya nak tukar revolution ke dalam radian Hakimuddin? Hakimuddin lost. 2N. Darab dengan 2N. 2 pi. Jadi second tak perlu sebab second dah memang SI unit. So second belakang sahaja. Maka dapatlah dalam radian per second. So siap conversion unit. Conversion unit ini sangat-sangat penting sebab kita kena tukar dia ke dalam SI unit. Okay. So sekarang last part. Alamak. So sekarang sebelum ini kita belajar dalam bab 2. Larilah pula. Dalam bab 2 sebelum ini kita belajar accelerations A. Di mana accelerations A adalah V2 minus V1 divide by T2 minus T1. Ini adalah pergerakan secara straight line. Tapi sekarang dia bergerak secara angular. So bila bergerak secara angular, dia juga ada acceleration. Kenapa ada acceleration? Imagine bila kita
bawa basikal. Bila kita bawa basikal, roda kita daripada tak berputar, dia punya putaran semakin laju dan juga mungkin semakin slow bila awak tekan brake. Bermakna dia berlaku perubahan angular velocity. So bila dia berlaku perubahan angular velocity, maka akan ada angular acceleration alpha. So dia akan ada acceleration, angular acceleration. Begitu juga semasa kita on off kipas. Masa kita akan on kipas, dia punya angular velocity semakin meningkat. Jadi kat situ nilai alpha kita adalah nilai positif kerana angular velocity dia increased. Masa kita tutup kipas, kipas kita semakin slow. Kipas kita semakin slow bermakna angular velocity decrease. So kat situ alpha kita akan dapat nilai negatif. Sebenarnya dia exactly sama dengan chapter 2. So chapter ini exactly sama chapter 2. Cuma yang membezakan dia adalah chapter 2 bergerak secara straight line. Chapter ini bergerak secara angular. Dia rotate. Itu sahaja perbezaan dia. Dan perbezaan lagi satu adalah simbol. Simbol untuk linear dengan simbol untuk angular adalah berbeza. Di mana untuk angular, dalam bab ini simbol dia adalah alpha. So, akan menjadi final angular velocity minus initial divide by time change, time interval. So, akan dapatlah untuk average. Dan untuk instantaneous, akan ada simbol D sahaja. So, instantaneous adalah at instant time. So, apa yang sebenarnya chapter ini, dia adalah exactly sama dengan chapter 2. Simbol sahaja yang berubah. Okay. So, saya tengah cari. Saya guna kat sini lah. Lama tiba-tiba. Sana, saya tengah nak resize. Nampak kan ada dua bulatan kat situ? Okay. Dalam chapter rotation, okay. Saya lukis benda yang sama sahaja. Ini initial, ini final. Sekarang bola ni berlaku rotation dalam arah anti-clockwise. So dia akan ada angular displacement theta, akan ada angular displacement theta. So akan ada angular displacement theta dan dalam masa sama dia juga ada S. So relation antara S dengan theta, S adalah R theta, theta must be in term of radian. Okay, theta must be in term of radian. Bila dia bergerak, kita perasan tak bila tayar kita berputar, selain daripada tayar berputar, basikal kita bergerak ke hadapan secara straight line. So bermakna dia akan ada angular velocity omega dan dia sebenarnya juga ada V which is always tangent to the motion. So dia ada dua kat sini. Dia ada angular dan dia ada linear 2 in 1. Kenapa ada angular dan linear 2 in 1? Imagine kita bawa basikal, tayar berputar, bila tayar berputar, kita juga bergerak ke hadapan secara straight line. So akan ada omega, ada V 2 in 1 kat sini. Di mana kita tahu V adalah ds divide by dt dan S sama dengan R theta. So di mana R tidak berubah, nilai R adalah fix. So R d theta over dt. Di mana d theta over dt ini adalah sebenarnya nilai omega. Then masa berlaku putaran, dia juga ada angular acceleration alpha. Dia juga ada A tangent. Macam kita bawa basikal lah. Roda berputar,
dan di mana velocity berubah akan ada angular acceleration. Velocity secara straight line juga berubah, so akan ada tangential acceleration di mana A adalah dv over dt, v sama r omega. So masukkan dalam rumus r d omega over dt, di mana d omega over dt ini adalah sebenarnya nilai alpha. So awak tak perlu tahu derivation sebenarnya. Awak tak perlu tahu nilai acceleration derivation. Jadi apa yang awak kena tahu sekarang adalah relation antara linear dengan angular. Yang pertama adalah S equivalent to R theta. 2, V sama dengan R omega. 3, A sama dengan R alpha. So ini adalah 3 relation yang awak kena tahu. Setakat ni ada apa-apa tak? Ada apa-apa nak tanya saya tak? Tak ada? Ada 5 orang. So, masa chapter 2 kita belajar S. S yang kita belajar chapter 2 secara straight line. Bab ini adalah merujuk kepada theta. Sebelum ini kita belajar initial velocity adalah dalam U, yang ni adalah bergerak secara straight line. Yang ni bergerak secara rotate. U adalah initial. Dalam chapter ini akan menjadi omega naught. Omega naught adalah merujuk kepada initial angular velocity. Sebelum ini simbol V. Dalam bab ini adalah omega, iaitu final angular velocity. Sebelum ini acceleration symbol adalah A. Dalam ini dia bertukar kepada alpha. Time tidak berubah. Maka akhirnya inilah rumus yang kita akan guna pakai dalam chapter rotation. So sebelum ini kita belajar V equivalent to U plus AT. Dalam chapter rotation akan menjadi omega equivalent to omega naught plus AT. Sebelum ini kita guna S equivalent to UT plus half AT square. Chapter ini akan berubah menjadi omega equivalent to omega naught T plus half alpha T square. Sebelum ini kita guna rumus V square equivalent to U square plus 2AS. Dalam chapter ini akan berubah menjadi omega square equivalent to omega naught square plus 2 alpha theta, di mana theta wajib dalam radian, omega wajib dalam radian per second, alpha wajib dalam radian per second square, dan kemungkinan dia akan relatekan angular dengan linear. Jadi awak kena tahu S sama dengan R theta, V sama dengan R. Ini adalah benda yang awak kena tahu selain daripada bahagian definition. Because saya tak ada. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Chapter ini awak patut bersyukur tak keluar PSPM. Kenapa patut bersyukur tak keluar PSPM? Sebab chapter ini susah. Bagi tak siap. Chapter ini susah. Jadi patut bersyukurlah tak keluar PSPM nah. Okay. So, example 8.1. Dia bagi rumus untuk, kalau nampak sahaja simbol T ini adalah rumus untuk case instantaneous. Kenapa instantaneous? Sebab rumus itu dalam sebutan T. So yang pertama itu, dia minta kita cari angle pada 2.2 second dengan 4.8 second. So kat situ tak perlu buat apa-apa. Awak hanya masukkan nilai sahaja dalam equation. Theta equivalent to 5, 2.2 square minus 2.2. So akan dapatlah untuk case 2.2 second, dan awak akan buat pula untuk case 4.8 second. Jibril masuk kelas ke belum Jibril? Jibril masuk kelas ke belum Jibril? Jibril masuk kelas ke belum? Dah. Okay. Ada lagi beberapa nama tapi petang ni saya tak tag. Saya sebenarnya saya dah rasa dah.
akan ada pelajar yang on lepas tu dia hilang. Tapi dia akan biarkan dalam ni. Ya, Atira, kenapa Atira? Kenapa Atira? Yang second tu kenapa tolak 2.2? Hah? Kat mana ni? Alamak, mampus. Sorry Atira, nasib baik Atira perasan. Bukan 2.2 Atira, 4.8. Nak marah pelajar sampai jadi mood lain dah. Terima kasih Atira. Tidak salah. Okay, so kat situ siap nak untuk bahagian A. Okay. Nanti jangan dekat kat Jibril sekali ni hampa, tapi hampa pun tak kenal kan siapa Jibril. Okay. Ada beberapa nama lagi saya attack. Tapi saya sengaja tak ni. You key in dah kan attendance kuliah? Kalau siapa belum key in attendance kuliah, key in start. Saya lagi pukul 3 key attendance tutor pula. Okay. Tengok bahagian B tu pula. Okay. Dia minta cari distance. Di mana kita tahu distance adalah S. Tapi yang kita dapat adalah theta. Kita tahu bahawa S sama dengan arc theta. So kita kena cari dulu perubahan theta. Di mana perubahan theta adalah yang kita kira tadi. Jadi yang pertama tadi dengan yang kedua tadi. So kita akan dapat nilai perubahan theta kat situ. So selepas dah dapat perubahan theta kat situ, barulah kita akan dapat nilai S dengan menggunakan rumus S equivalent to R theta, di mana saya tak akan terang one by one kat sini sebab dia ada solution dalam nota awak. So ini adalah untuk yang kedua. Dan untuk C, dia minta kita tentukan average. Okay, average angular velocity in terms of radian per second, in terms of revolution per minute, di antara 2.2 second dengan 4.8 second, di mana masa awak kira tadi untuk 2.2 second, okay, dia punya theta adalah 22 radian. Yang ni saya copy sahaja daripada nota. Dan untuk 4.8 second pula, theta kita adalah 110.4 radian. Okay. So dia minta kita cari average. Untuk average, dia adalah final minus initial divide by delta T. So kita masukkanlah 110.4 minus 22 dan perbezaan masa dia adalah 4.8 minus 2.2. So ini adalah untuk average. Tapi apa beza dengan instantaneous? Yang ni saya tak convert ke RPM lah. Yang RPM nanti awak tengok sini dalam nota. So saya just nak bagi nampak perbezaan antara average dengan instantaneous. Kalau instantaneous, omega adalah ds over dt. Bermakna awak kena buat differentiation. Bila buat differentiation, kita akan dapat kat sini 10 T minus 1. Betul tak? Kita saya salah differentiate. Okay. So akan jadi 10 T minus 1 kat situ. So ini perbezaan antara average dengan instantaneous. So instantaneous minta pada 3 second. So omega akan jadi 10, 3 minus 1. So akan dapat instantaneous kat situ. Setakat ni yang ni jarang keluar. Dan yang ni disebabkan tugasan, awak akan ada masa untuk refer nota dan juga apa-apa sahaja untuk awak buat. Tak ada exam yang ni lah. So, saya terus masuk tutup. Example 8.4 saya tak buat lah. Saya skip sebab saya tengok lama dah. Saya terus masuk soalan nombor 1. Okay, masuk soalan nombor 1. Kita cuba tengok dulu apa maklumat yang diberikan pada kita. Dia bagi kat sini initial dan juga final. Dia bagi masa kat kita. Okay. Di mana kat sini, kalau tengok maklumat kat situ, dia bagi dalam nilai RPM kan. So, omega naught yang dia tulis awal tu adalah refer pada initial. So, omega naught equivalent to 600 RPM. So kat sini pelajar terpaksa tukar dulu
ke dalam radian per second. Belajar kena tukar dulu ke dalam radian per second. So, lepas tu omega final pula adalah T300 RPM. So, convert. So, akan dapat final juga dalam radian per second. So, kalau tengok case ini, kita punya angular velocity berlaku decreasing. Dia berlaku decreasing. So bila berlaku decreasing, secara automatik kita tahu nilai alpha kita akan dapat nilai negatif. So sama ada betul atau tidak, so kita try gantilah. So omega, lupa. Sebelum itu aku nak take note dulu. Kita akan guna 3 rumus je. Omega sama dengan omega naught plus alpha t. Omega square equivalent to omega naught square plus 2 alpha theta. Theta equivalent to omega naught t plus half alpha t square. Sebenarnya benda ni kita talikan balik sahaja dengan rumus B sama dengan U plus AT V square equivalent to U square plus 2 AS dengan S equivalent to UT plus half AT square. Kita tali sahaja di mana simbol V adalah omega, U adalah tali dengan omega naught, S adalah tali dengan theta, A adalah tali dengan simbol alpha. So bila modify akan dapat rumus yang tu lah. So bila dapat rumus yang tu sahaja, untuk soalan yang A tu, dia minta kita cari alpha. So kita akan guna rumus omega equivalent to omega naught plus alpha t. Awak masukkan sahaja nilai final tolak initial dibuat by t. Awak dapatlah dia punya nilai dalam radian per second square. Di mana nilai ini selepas kiraan awak dapat nilai negatif kat situ. Saya tak akan tunjuk kiraan penuh tau. Saya hanya bagi guideline sahaja. Soalan yang kedua. Selepas dapat alpha, dia minta cari number of revolution. Number of revolution. Kita kena number of revolution tu sebenarnya merujuk kepada nilai apa ni? S, R, omega, alpha. Number of revolution. Dia merujuk kepada nilai apa sebenarnya? Anyone? S. Nilai apa tu? Bukan S. Dia yang theta. Cik dah? Bukan S. S adalah distance. S adalah distance. Theta adalah angular displacement. Di mana angular displacement ada 3 unit. Ada 3 unit iaitu revolution, radian atau degree. Okay. Theta adalah angular displacement, ada 3 unit, revolution, radian atau degree. Tapi bila nak ganti dalam rumus ini, angular displacement mesti dalam unit radian. Bermakna soalan mungkin akan bagi dalam revolution, mungkin akan bagi dalam radian, mungkin akan bagi dalam degree. So whatever unit yang diberikan pada kita, kita wajib tukar dia ke dalam radian sebelum boleh gantikan dalam 3 equation ini. So faham kat situ? Angular displacement ada 3, revolution, radian, degree. Nak sumbat dalam rumus ini mesti dalam radian. Begitu juga dengan angular velocity omega. Okay dah? Saya conteng sekejap. Sekejap. Saya cari tempat saya nak conteng sekejap. Okay. Okay nah? Yang ni saya nak briefing Sat. Dalam exam, bukan dalam exam, dalam tugasan, kemungkinan this one akan diberikan dalam revolution atau radian atau degree. Di mana kena tahu, satu revolution sama dengan 360
sama dengan 2 pi radian. Begitu juga omega. Omega kadang-kadang dia bagi dalam revolution per minute. Kadang-kadang dia bagi dalam revolution per second. Kadang-kadang dia terus bagi dalam radian per second. Tapi apa jua keadaan, bila nak masukkan dalam 3 rumus ini, sekejap lah nak tulis tak? Theta sama omega not T plus half. Okay. So whatever nilai yang diberikan pada peringkat awal, ini peringkat awal. Alpha biasanya diberikan terus dalam radian per second square. Tapi ada juga kadang-kadang dia bagi dalam revolution per second square. So ini adalah di antara unit-unit yang mungkin akan diberikan dalam soalan. So sebelum nak masukkan dalam 3 rumus ini, whatever condition, theta mesti dalam radian. Omega mesti dalam radian per second. Alpha mesti dalam radian per second square. So whatever initial value given to you, before you want to substitute in these 3 equation, everything must be in terms of radian. So even though soalan bagi dalam revolution atau degree atau RPM atau RPS, awak kena convert unit dulu kepada SI unit sebelum masukkan dalam persamaan yang kita akan guna 3 tu. So setakat ni clear kat situ? Clear tak? Clear tak? Clear kot no? Ini benda paling penting ni. Clear kot no? Clear, madam. Okay. So soalan nombor 2 tu, dia nampak dia minta number of revolution. Dia minta number of revolution. Jadi kita kena cari theta, tapi awak kena take note lah. Nombor 2 tu, awak sudah ada nilai alpha. Awak ada omega naught, awak ada omega final. Awak ada masa T, di mana awak nak cari nilai theta. So, paling senang siasa saya guna rumus ni kot. Omega, theta sama dengan omega naught T plus half alpha T square. Awak akan buat gantian dia dekat situ. Di mana finally awak punya theta tu awak akan dapat dulu dalam radian. Awak akan dapat dulu dalam radian. Tapi soalan minta dalam revolution. Soalan minta dalam revolution. So apa yang awak kena buat? Jawapan yang awak dapat sebelum tadi tu, awak kena bahagikan dengan 2 pi. Barulah awak akan dapat dalam revolution divided by 2 pi. Saya bagi guideline sahaja sebab awak kena cuba buat sendiri. Jadi siapa yang tak ada masalah apa-apa, boleh live Google Meet di mana saya minta petang ini hanya buat soalan nombor 1 sampai nombor 3 sahaja. Bukan 1 sampai 3. Awak hanya perlu buat soalan nombor 1 sahaja. Nombor 1 sahaja. Tapi nombor 1 ni ada soalan A, B dan juga C. Bermakna untuk petang ni hanya buat soalan nombor 1 sahaja. So siapa yang tak ada apa-apa soalan boleh live. Kalau siapa nak ada soalan apa-apa nak tanya, boleh maintain dan tanya saya dulu. Kalau tak ada boleh live nah. Thank you, Siapa madam. nak tanya soalan, tanya dulu. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama. Madam nak tengok yang atas Ya. sekejap je tak? Nak tengok Yang mana? yang atas sikit. Atas daripada 2 Yang- Roman tu. Sekejap. Saya tak tunjuk jawapan kat sini. Yang ni Ya Yang mana je. tu? Bawah sikit, bawah sikit. Ini saya. Oh yang cari apa? Yang Alpha apa? madam terang sekali lagi yang cari alpha tu. Okey. Sebelum ini, kalau kita cari acceleration,
Sebelum ini kalau kita cari acceleration, kita guna rumus ni kan. V sama dengan U plus AT tau. Chapter 2, masa chapter 2. Betul tak? Jadi A adalah V tolak U bahagi dengan T, betul tak? Ini dalam chapter 2. Ya, ya. Okay, maka dalam chapter ini, A simbol dia berubah menjadi alpha sebab rotation. Final akan menjadi omega. Initial adalah omega naught. T masih T lah. Dan kalau tengok soalan tadi, dia daripada 600 kepada 300. Maka final adalah 300 revolution tukar kepada radian darab 2 pi. Minit tukar ke second bermakna bahagikan dengan 60. Initial adalah 600 RPM, so akan jadi 600 darab 2 pi bahagi 60. Dan masa adalah selama 6 saat. So kita akan dapatlah nilai alpha, nilai negatif, unit dalam radian per second square. Unit dalam radian per second square. Okey, dapat madam. Faham kat situ nak? So guna 3 rumus tu sahaja. Okay. Okey, thank you madam. Sama. Thank you, madam. Sama. Thank you madam. Okay, sama. Madam. Ya. Soalan ni kan masa madam terang tadi, madam kata madam dah tahu omega tu negatif. Kenapa kan sebab 300 tolak 600 sebab tu ke? Sebab benda tu berlaku slowing down. Slowing down. Kalau kita tengok angular, cuba recall balik chapter 2. Chapter 2 kita ada acceleration dengan deceleration, betul tak? Chapter 2. Okay. Kalau acceleration tu bermakna dia punya speed meningkat, betul tak? Speed meningkat. Kalau deceleration bermakna speed slow down kan? Okay. So tengok balik soalan ni. Benda tu daripada 600 putaran per minit, bermakna kipas tu berpusing 600 revolution dalam masa 1 minit, berkurang menjadi 300 revolution per 1 minit. So sekarang dia punya angular velocity meningkat ke berkurang? Berkurang. So bila berkurang, bermakna proses ini berlaku deceleration, speed slowing down. So bila slowing down, kita tahu dah bahawa nilai alpha dia akan dapat nilai negatif. Kita akan kira dan kita akan dapat. Bukan kita terus masukkan nilai negatif, bukan. Kita kena kira. Di mana daripada kiraan tu, kita akan buat gantian nilai di mana finally kita akan dapat nilai negatif kat situ. Kita akan dapat nilai negatif sebab dia berlaku slowing down. Sistem berlaku slowing down. So akan dapat negatif kat situ. Okay. Alright. Boleh tak? Kat pening juga. Faham. Okay. Okay, thank you madam. Sama. Madam, Ya. tadi apa D delta per dt tu dapat apa? S. Yang mana ni? Yang madam bukan bulat ada, hak bulat. Ada 2 bulat lah. Yang bulat. Atas. Sekejap. Saya kurang. Ada. Ni kot. Ni. Yang ni sebenarnya daripada makin lama suara saya makin tak ada. Dia kan ada relation. Saya guna page baru lah. Sebelum tu saya stop dulu record. Saya lupa nak stop record dulu. Saya stop recording dulu.